Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla bertemu lagi malam ni. Sebelum kita masuk dalam bab salat tatawwu', bab salat tatawwu', bab salat sunat, masyarakat kita alhamdulillah ada kesedaran tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dahulunya masyarakat kita penuh dengan kekarutan dan merepeknya, dan mereka pun tidak terdedah dengan pengajian ilmu hadis secara saintifiknya ataupun secara ulumul hadis. Mereka hanya ataupun masyarakat kita ni hanya terdedah kepada pengajian hadis sekadar baca hadis lah. So ustaz-ustaz dekat masjid-masjid dia membaca hadis, yang kadang-kadang mereka yang mengajar hadis itu pun tidak berapa nak mahir dari sudut mustalah ataupun dari sudut ulumnya. Itu ilmu hadis ada dua, iaitu riwayah wa dirayah. Ilmu hadis ada dua, riwayah wa dirayah. Riwayah dari sudut periwayatan, dirayah dari sudut pemahaman. Boleh kalau kita sebut yang banyaknya yang diajar adalah lebih kepada dirayah lah, pemahaman. Dan iyalah memang itu penting lah. Dan yang paling penting dari sudut hadis adalah dirayah lah, pemahaman. Tapi sebelum daripada pemahaman, pentingnya riwayah kerana kita nak mengetahui kesahihan sesuatu hadis. Dalam sejak kebelakangan, maka orang mula, apabila ramai orang telah ada kesedaran dalam mempelajari hadis dan sebagainya, mula ada kesedaran dan menyebabkan berlaku juga dalam masyarakat itu huru-hara juga. Taklah huru-hara, menyebabkan mungkin ustaz-ustaz cara lama dan sebagainya itu mungkin tertampar kot dengan apa yang kebelakangan berlaku, dengan diingatkan hadis tu sahih, hadis tu dhaif, hadis tu palsu dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu perkara yang penting, dan ia suatu perkara yang alhamdulillah zaman kita hari ini makin umat kita makin terdedah kepada ilmu yang lebih mendalam tentang ilmu hadis ni. Walaupun masyarakat awam tidak perlu kepada ilmu hadis yang ulumul hadis ataupun mustalah yang mendalam, sebab orang awam itu bukan bidang dia. Tetapi dengan adanya pengajian mustalahul hadis secara surface ataupun secara asas, maka itu adalah penting untuk memberikan kepada orang awam kita ni ilmu untuk menapis maklumat. Kerana apabila dia mempelajari ilmu hadis secara mustalahnya, maka di situ dia akan mendapat manhaj ilmu tu. Dan daripada situ dia lebih berhati-hati dalam permasalahan agama. Sehingga lebih mendalam lagi apabila hadis-hadis yang setelah berlaku suatu gerakan yang mesti memastikan kesahihan hadis, berikutnya dia pergi lebih kepada mendalam, sehingga hadis yang sahih pun kadang-kadang berlaku pertembungan antara hadis yang sahih yang lain
yang memerlukan juga kepada kaedah, yang memerlukan juga kepada kaedah yang digariskan oleh para ulama untuk dibentangkan juga kepada masyarakat bagaimana cara memahami hadis. Daripada awal proses pengajian hadis hanya membaca hadis, berikutnya kepada kesedaran mesti hadis yang nak diamalkan itu mesti sahih dan tidak boleh beramal dengan hadis yang selain daripada yang sahih ni, ataupun hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu tak boleh diamalkan. Bahkan hadis yang dhaif tak boleh mensabitkan hukum. Dia pergi lagi kepada lebih mendalam apabila masyarakat kita lebih pula bila ada kesedaran sahih dan sebagainya. Ilmu makin berkembang lagi kepada masyarakat kita sehingga bertembung pula antara sahih dengan sahih. Kerana secara zahirnya hadis sahih ataupun Al-Quran dia tak boleh tidak ada pertembungan. Hadis Al-Quran dengan hadis sahih pun tak ada pertembungan sebenarnya. Tapi secara zahirnya, maka masyarakat mula terdedah pula dengan tulisan-tulisan Al-Imam Syafi'i Mushkil hadis, tentang hadis-hadis yang bertentangan. Bagaimana cara nak menyelesaikan hadis yang bertentangan? Berikutnya bagaimana cara nak faham hadis? Sehingga sehingga ke tahap inilah masyarakat kita alhamdulillah lah, dan juga banyak buku-buku yang keluar ni yang terbaru ni. Dr. Rozaimi ni, apabila hadis sahih pastikan pemahaman juga sahih. Ini juga yang sering kali kita sebut juga yang dulu-dulu hadis dalil ataupun sesuatu nak didalilkan dengan hadis, bukan hanya sekadar menempik dalil. Bukan sekadar ambil ayat Quran bubuh. Ni dalil dia. Itu yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Itu yang dilakukan oleh orang yang nak mengelabui masyarakat dengan ajaran yang dia bawa tu tak betul. Maka dia hanya menempik. Ni ada dalil, ni ada dalil dan ni ada dalil. Kemudian bagaimana cara memahami hadis tersebut juga mesti ada ilmu. So buku ni metodologi dalam memahami hadis ni, walaupun mungkinlah berat bagi sebahagian, mungkin. Wallahualam, saya pun tak baca lagi buku ni. Mudah-mudahan tapi insya-Allah lah dia ditulis untuk orang awam faham lah. Tak sampai tak sampai 400 gram beratnya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan penyusunan yang ditulis oleh Dr. Rozaimi ni akan lebih, sebenarnya kita lebih memahami hadis sebenarnya. Bagaimana cara untuk berhadapan dengan, ataupun bagaimana cara satu nak berhadapan dengan hadis lah. Bukan macam dia kata, bukan sekadar sahih, tapi mesti pemahaman juga mesti sahih. Ada sebahagian ustaz yang nampak macam sunnah, nampak macam salafi, tapi dia sendiri tak berapa nak faham bawa hadis, tapi dia sendiri tak berapa nak faham bagaimana nak menggabungkan antara hadis-hadis yang pelbagai dan sebagainya. So yang pentingnya hadis ni sepatutnya kita kumpul dalam satu bab, itu kita kumpul semua sekali, baru boleh kita faham hadis itu dalam konteks yang sebenar. Kerana hadis ni kadang-kadang diriwayatkan secara ringkas, kadang-kadang diriwayatkan dengan makna, kadang-kadang diriwayatkan pada ketika konteks Nabi sebut itu yang kadang-kadang hanya diriwayatkan waktu itu. Tapi apabila kita lihat lagi hadis-hadis yang lain pula, rupanya baru kita faham. Rupa-rupanya konteks yang Nabi sebut itu dijelaskan lagi dalam hadis yang lain yang sahih juga. Maka yang diriwayatkan pula oleh para sahabat yang lain, maka lebih akan menjadikan kita lebih memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan usaha ini adalah suatu usaha yang baguslah. Dan mungkin yang ke depan mungkin banyak lagi kita harapkan buku-buku yang keluar dalam bab-bab yang ni lah. Walaupun macam kita sebut tadilah,
Siapa yang nak ilmu, dia beli dan dibaca lah. Siapa yang kadang aku malas nak baca, nak baca pun faham pun payah. Cukuplah aku tanya ustaz ada tu sahih ke tak? Ustaz sahih, kira cukup lah. Tara, kalau dah tara macam tu tak boleh buat apa lah. Hak tu dengar je lah. Kan? Tapi bagi orang yang ada kesedaran nak mendalami ilmu, terutamanya apabila kita sebut tentang amalan, sebenarnya hadis bila kita sebut yang paling penting adalah amalan seharian kita lah. Maka mudah-mudahan kita lebih memahami hadis Nabi SAW, dan dengan itu kita lebih mencintai Nabi SAW. Berikutnya, di satu sudut ilmu hadis, masyarakat ada kesedaran. Di satu sudut yang lain juga, ilmu akidah juga muncul. Imamat yang seko ni tadi, yang 2-3 hari ni, bukan 2-3 hari, sebelum banjir muncul, banjir menyebabkan dia boleh rehat seketika. Kemudian lepas banjir dia keluar pula lagi merepek-repek dia tu. Hak ni pun satu hal jugalah. Hak ni bukan sekadar hadis saja. Hak ni bab akidah pun habis lintang pukam belaka. Sekadar nak belajar dekat tarim, tersebut pula. Sekadar nak pergi belajar dekat tempatnya tu, dah pergi tawaf kubur dan sebagainya, tak reti nak mengaji ilmu ataupun tak mengerti nak mengaji kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, maka apa faedahnya? Apa faedah kalau dah jadi ustaz tapi tak reti lagi bab tauhid? Dan dia pusing-pusing tu, dah hak ni tak payah ustaz ulas. Dengar saja pun dah tahu kebodohannya. Tu dah banyak dah yang bukan ustaz pun jawab dari sudut ilmu zodiak tu lah kan. So ini satu hal lagi lah, ilmu akidah. So ilmu akidah pula ni satu lagi cabang yang penting. Bahkan akidah tu awalan wa daiman wa abada. Akidah itu yang pertama. Sebelum nak hadis, akidah kena faham dululah. Berikutnya, daiman, senantiasa kita mesti faham akidah. Dan senantiasa tu berlarutan lah, yang awal akidah, semasa pun akidah, dan senantiasa sampai kita mati pun kita mesti belajar akidah. Masalahnya buku dalam bab akidah ni, dalam bahasa Melayu, wallahu a'lamu bissawab, susah kot nak dapat satu buku yang menghimpunkan persoalan akidah yang apa orang kata? Yang sempurna. Tak ada lah. Wallah setakat yang tahu tu tak ada lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan untuk ustaz-ustaz kita menulis kot dalam bab ni. Antara buku yang terbaik, wallahu a'lam, sekadar hak ilmu yang ada lah. Bahkan ilmu di sisi Allah tu lagi luas lah. Antara kitab yang terbaik yang menghimpunkan bab akidah dalam bab yang utamanya adalah akidah tauhid yang lebih spesifik kepada uluhiyah adalah kitab Tauhid li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wallahu a'lam, saya tak tahu kitab yang lain. Maksudnya saya tak tahu kitab yang lain yang jami', yang menghimpunkan bab akidah uluhiyah ni, tauhidul uluhiyah. Walaupun dia tidaklah mesti walaupun kitab tauhid dia tak ada perbahasan rububiyah ataupun tidak fokus kepada perbahasan rububiyah Allah dan tidak memfokuskan kepada persoalan asma wa sifat. Tapi dalam bab uluhiyah Allah Ta'ala ni, bab la ilaha illallah, tauhidul ibadah, ataupun kita nama tauhidul al-qasdu wat talab. Dulu sebelum ada pembahagian uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, para ulama' membahagikan dua, iaitu tauhid al-qasdu wa talab. Tauhid al-qasdu wa talab ni maksud tauhid tujuan dan tuntutan. Itulah dia uluhiyah tu. Tauhid al-qasdu wa talab. Dan satu lagi yang lebih fokus kepada asma', itu nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian masyhur pula dengan pembahagian tiga, itu rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Walaupun pembahagian hak tiga ni bukan bid'ah Ibn Taymiyah, bukan dibuat oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah lambat bawah sikit, tahun 700 Hijrah.
Sebelum Al-Imam Ibn Taymiyah, bahkan sebelum lagi di zaman salaf, pada zaman salaf para ulama telah pun menulis dan mengisyaratkan tentang 3 tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Ibn Battah Al-Akbari dan sebagainya, hatta apa nama sahib Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf juga ada yang telah pun mengisyaratkan tauhid 3: rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Jadi benda tu bukan benda ciptaan tahun 700 Hijrah. Benda tu telah wujud pada zaman 100 yang awal, dan zaman 200 awal, dan zaman 300 awal. Telah pun para ulama membahagikan tauhid kepada 3, iaitu rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Oleh kerana masyarakat kita tidak terdedah dengan pengajian tauhid yang begini rupanya, maka dia hanya fokus kepada sifat 20. So sifat 20 saja. Kita dekat tadika duk menyanyi sifat 20 tu, lagu itu dirakam ulang pula dengan bentuk yang baru. Lagu tu lah sifat 20 tu. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, daripada tadika. Kemudian naik sekolah rendah, hafal dah. Nyanyi lagi lagu tu. Naik sekolah menengah, lagu tu lagi. Naik universiti pun lagu tu lagi. Ustaz mengajar kat sekolah, kat masjid ataupun surau pun sifat 20 lagi. 20 je pun tak habis-habis. Kan? 20 je pun tak habis. Bagilah sebulan kan habis dah sifat 20 tu dengan syarah sekali. Masalahnya tak habis-habis. Dan kenapa tak habis-habis? Entahlah. Sama ada ustaz yang nak mengajar tu pun terkira-kira nak mengajarnya, atau orang yang nak faham pun terkira-kira cara nak fahamnya. Dan ustaz pun, masalah ustaz pun tak faham cara nak mengajar sifat 20 pun. Macam manalah orang hak dengar kat masjid tu nak faham sifat 20. Maka akhirnya kita hafal saja lagu tu lah. Exempted tu lah bab akidah dengan menghafal lagu sifat 20. Habis. Maka sifat 20 yang dah dihafal lagu tu sehingga zaman tua, sehingga zaman pencen, dan sehingga matilah sifat 20 dia tu, tetap masyarakat kita masih pakai tangkal. Tetap masyarakat kita masih percaya sial. Tetap masyarakat kita masih percaya macam Mamat tu, zodiak tu. Dulu kita dah sebut tentang masalah horoskop dan sebagainya. Orang budak-budak muda beli majalah remaja. Dulu majalah remaja famous kan. Majalah remaja kan, keluar majalah remaja. Kat tepi tu adalah horoskop. Dan setiap kali keluarannya tu, dia ulang lah sampai dah cukup 12 bulan, 12 bintang tu. Dia ulang balik. Bintang pertama dia ulang, sehingga tahun demi tahun dia ambil saja copy paste tentang ilmu bintang tu, maka dia bubuh dan sebagainya, sehingga majalah berikutnya, majalah macam-macam lah, majalah yang merepek-repek ni, maka dia bubuhlah tentang zodiak horoskop tu lah. Sedangkan kita dah bagi tahu bahawasanya memahami ataupun beriman, percaya dengan horoskop membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan menafikan qada dan qadar Allah Ta'ala. Kenapa jadi begitu? Kerana tak faham akidah, tak faham tauhid. Kenapa jadi begitu? Kerana masih sifat 20. Sifat 20 Allah wujud, habislah. Lepas tu sifat mustahil 20 lagi. Wujud lawan mustahilnya tak ada lah. Kan? Dah, qidam. Qidam apa dia? Kalau tanya qidam, apa maksud qidam? Kalau tanya kat masjid tu begitulah. Qidam apa maksud qidam? Allah wujud qidam baqa. Qidam tu apa? Confirm. Tak ada siapa boleh jawab. Confirm. Tak ada siapa boleh jawab apa qidam. Tapi dah belajar dah. Dah hafal dah. Sekadar tu je lah qidam. Apa benda qidam tu? Apatah lagi kalau nak lagi ke dalam, mana dalil qidam? Lagi lah. Tengok atas lah kan. Baqa, kekal dan sebagainya lah. Mukhalafatul lil hawadith. Dia hafal tapi dia tak faham makna. Sehingga kalau dulu saya cerita, nak ambil exam tauliah mengajar negeri Perak. Exam tauliah mengajar negeri Perak, dia ada exam bertulis ya.
exam bertulis apabila 6 subjek lulus 6 subjek itu baru layak dipanggil interview. Baru layak dipanggil interview. Kalau tak lulus satu subjek, dia ada akidah, fiqh, hadis, tasawuf, sirah. Satu lagi apa? Akidah, fiqh, sirah, tasawuf, apa lah yang tak 6 subjek tu. So 6 subjek tu. Kalau satu tak lulus, 4 lulus, satu tak lulus, dia kena repeat. Dia kena resit tahun depan. Dia kena ambil sekali lagi subjek yang dia tak lulus tu. Maka yang banyak yang tak lulus ni ustaz-ustaz ni, bab akidah tu lah. Dan akidah tu dah tahu dah apa dia nak tanya. Apa dia? Sifat 20 lah. Sifat 20 lah soalan dia. Mana ada yang lain dah. Kalau sebut bab akidah je sifat 20. Tu je. Nak apa luar lagi? Sifat 20 ilahiyat. Kemudian dia masuklah an-nubuwat. Kenabian. Kemudian dia masuk al-ghaibiyat. Bab apa pembahagian tu lah. Tapi dia tanya sifat 20 saja. So banyaklah ustaz yang repeat subjek akidah. Itu ustaz yang nak ambil tauliah mengajar agama Islam negeri Perak. Belum lagi dengar ustaz tu bincang bab hadis. Sebelum nak exam, bincang ni. Ni ustaz-ustaz nak mengajar ni. Nak mengajar kat masjid. Bincang hadis. Tanyalah, hadis sahih ada berapa ya? Seorang jawab, hadis sahih yang aku ingat ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah. Aku tak ingat dah, tu je. Maksudnya kalau dia kata hadis yang sahih tu, maksudnya inilah dia, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah. Maka itulah hadis sahih. Itu ustaz yang nak jawab soalan hadis tu. Yang nak jawab. Apatah lagi nak faham ni metodologi nak faham hadis. Kalau hadis sahih pun tak tahu apa bendanya. Dan kalau kitab hadis sahih pun tak tahu, nak baca buku Dr. Rozaimi, metodologi memahami hadis. Jenuh. Pening kepala. Jangan percaya orang yang pandai, percayalah orang bodoh. So kembali kepada akidah tadi ni. So kita tak ada dalam negara kita ni, kita tak ada satu kitab yang seumpama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Nak kata Wahabi pun katalah. Tapi tak ada kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab seumpamanya dalam bahasa Melayu ataupun yang ditulis dalam bahasa Melayu. Dalam kitab Tauhid, apa keistimewaan dia? Keistimewaan kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab ni, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab ni, kitab Tauhid, dia namanya kitab Tauhid wa huwa haqqullah 'alal ibad. Iaitu hak hamba, yang hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Mengandungi 66 bab. 66 bab, dan 66 bab ini hanya bab tauhid uluhiyah. Hanya bab tauhid uluhiyah, 66 bab. Bayangkan, 66 bab tauhidul uluhiyah. Yang kita 66 bab, apa benda banyak benda. Kadang benda yang kalau kita baca kitab tu pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar ustaz kita ngajar benda ni. Sangat banyaklah. Sangat banyaklah tajuk-tajuk di dalamnya itu yang tak pernah pun diajar dan tak pernah pun disentuh oleh pengajian-pengajian akidah di Malaysia, khususnya di masjid-masjid ataupun di surau-surau. Bayangkan. 66 bab
nak kena baca. Dan keistimewaan kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dia tidak memasukkan kalam dia. Tak ada kalam dia dalam kitab tu. Yang ada tajuk. Tajuk bab. Bab Haqiqatut Tauhid. Bab pertama. Haqiqatut Tauhid. Bab kedua. So bila dia bab Haqiqatut Tauhid contoh, bab yang kedua Fadail atau Fadlut Tauhid. Bab yang masuk bab yang ketiga, Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang betul-betul laksana tauhid akan masuk syurga tanpa hisab. Maka dalam setiap bab itu dia ada kesinambungan. Bab pertama ada kena mengena bab kedua. Bab kedua ada kena mengena bab ketiga. Bab ketiga nanti ada kena mengena bab empat. Bab empat ada kena mengena bab lima. Berikutnya dan berikutnya. Bawah bab ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Bawah tu hadis Nabi. Bawah tu mungkin asar salaf, iaitu kalam para sahabat Nabi ataupun asar para salaf. Itu kitab tauhid. Tak ada pun kalam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Melainkan ada sebahagian tabaah nuskhah yang kalau kita tengok dia ada masail. Lepas dia bawa ayat Quran, dia bawa dengan hadis Nabi, kemudian dia bawa dengan asar para sahabat. Kemudian sebahagian tabaah dia ada tulis masail. Fihi masail. Masail itu masalah-masalah. Satu, apa dia? Dua, apa dia? Tiga, apa dia? Empat, lima, enam. Tengoklah ada banyak, ada sikit, ada banyak, ada panjang, ada pendek. Masail ini yang kalau dilihat kepada tabaah sebagai ulama khilaf ataupun ulama sebahagian melihat bahawasanya masail ini tidak ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Masail walaupun sebahagiannya apabila kita baca kitab tauhid di masail dia kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Sebahagian tabaah dengan masail, sebahagian tabaah tak ada masail. Dia cukup dengan ayat Quran, hadis Nabi, asar, dah cukup. Itu aja, tak ada kalam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Siapa yang nak faham ayat Quran yang dia nak maksudkan itu, buka kitab tafsir. Siapa nak faham hadis dia bagi itu, baca kitab syarah hadis dan juga asar yang disebutkan oleh asar para sahabat dan sebagainya. Tak ada kalam dia, pendapat dia tak ada. Kalau nak diambil tabaah yang bi khatti yadi syekh, dengan khat tulisan tangan Syekh Muhammad Abdullah, tak ada masail. Dia hanya Al-Quran, hadis, kemudian dia ada asar. So kitab tauhid, siapa baca kitab tauhid, tak ada siapa boleh kata ini Muhammad Abdul Wahhab. Ini Al-Quran Allah kata, dan ini Nabi kata, dan ini sahabat kata. Dah, full stop. Habis, cukup. Dan ayat Quran tu yang kena mengena dengan bab lah. Hadis yang kena mengena dengan bab. Dan asar yang kena mengena dengan bab. Datang syurah, ulama yang mensyarahkan, banyak lah. So nak lebih faham, bacalah syarah-syarah. Fathul Majid antara yang terbaik, Fathul Majid dan sebagainya, Qaulul Mufid. Macam-macam ulama syarah, sama ada yang dicetak, yang tak dicetak, yang didengar saja, yang tak dicetak pun ada dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan qabul. Allah menuliskan kitab ataupun Allah mentakdirkan kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah kitab yang masyhur, yang tersebar di merata dunia dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Tapi Malaysia ni kalau tak ada ustaz sunnah kita, tak sampailah kitab Tauhid ni. Ataupun kitab Wahabi lah. Sedangkan kitab Wahabi itu hanya qala Allah, hanya qala Rasul. Mamat hak zodiak ni, tengok, apabila ilmu tidak berdasarkan daripada Al-Quran dalil, dan ilmu tak datang daripada hadis, dan ilmu tak dipahami dengan cara faham para salaf, jadilah macam mangkuk tu. Jadilah mangkuk walaupun berserban tebal, walaupun ada kain atas bahu, tapi tak faham apalah.
Merepek-repek. Lepas satu-satu kemerepetan keluar. Lepas satu merepek, merepek yang berikutnya. Merepek yang berikutnya. Merepek yang berikutnya. Cuba nak menjelaskan pula video yang berikut tu. Saya baru tengok pula video kedua. Ada video kedua rupanya. Dia jawab kan. Itu pun merepek juga. Tak apa-apa. Kenapa tak kapikan doktor? Kan? Doktor kata dia ni kalau tengok ada lagi sebulan kot. Kalau tempoh hayatnya sebulan lah. Awak tak kapikan doktor? Kaji cuaca. Awak tak kapikan orang kaji cuaca? Itu namanya bodoh namanya. Tapi duk baca Quran. Tapi tak jumpa ayat bagaimana Allah Ta'ala cerita bagaimana hujan turun. Dia tak jumpa dalam Quran agaknya. Dulu ada mamat seorang. Dulu dia kata dia tak jumpa ayat judi. Yang ni mungkin dia tak jumpa ayat bagaimana Allah Ta'ala terang cara proses hujan turun. Dia tak jumpa ayat tu agaknya. Yang itulah yang dibuat oleh kaji cuaca. Yang Allah sebut dalam Quran tu. Allah sebut ditiupkan angin. Dan berikutnya awan. Dan berikutnya turun hujan. Hak tu lah yang dikaji oleh kaji cuaca. Tak ada yang lain. Semuanya ilmu Allah yang telah Allah bagi tahu kepada makhluk. Iaitu kepada kita. Tapi ilmu bintang, siapa yang bagi tahu? Siapa yang bagi tahu? Tak ada siapa bagi tahu. Bahkan Nabi SAW sendiri kata kafir kepada Allah Ta'ala. Iaitu apabila Nabi salat subuh. Setelah salat subuh dan kebetulan hujan baru habis turun. Maka bila hujan habis turun, habis Nabi salat subuh, Nabi menghadap, biasalah Nabi lepas salat dia akan menghadap para sahabat. Dan sebab tu kita kata kadang-kadang Nabi zikir. Kadang-kadang Nabi bangkit terus. Kadang-kadang Nabi tak zikir dan tak bangkit, Nabi bersembang. Nabi cakap, Nabi tanya, mana Fulan bin Fulan? Lama tak nampak. Mana Fulan bin Fulan? Kali ini, oleh kerana kebetulan hujan boleh turun, maka Nabi bagi suatu peringatan. Tahukah kamu Allah Ta'ala kata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun kata, setiap pagi akan ada hamba-hambaku, itu hamba Allah Ta'ala, yang beriman denganku dan kafir denganku. Sesiapa yang mengatakan hujan turun bifadlillahi wa rahmatihi, dengan kelebihan dan rahmat Allah Ta'ala, maka dia beriman kepadaku dan mengkufuri bintang-bintang. Dan sesiapa yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada, hujan ini diturunkan oleh kerana bintang ini, hujan ini turun pula sebab bintang ini, maka dia telah kafirun bi, dia telah mengkufuri aku, kafir dengan aku, dan telah beriman kepada kawakib, dan beriman kepada bintang-bintang. Maka Nabi tak bagi tahu. Nabi hanya bagi tahu ada orang kufur dengan menisbahkan kejadian kepada bintang yang mana Allah Ta'ala tidak menceritakan demikian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Ini kata, ini bukan ayat Quran kan, tapi apa dia? Hadis kan. Dan Nabi kata Allah kata. Maka Allah kata hadis kursi. Maka bila Allah kata, maka Allah bagi penjelasan. Tiba-tiba ada manusia yang namanya ustaz boleh kata demikian. Maka mungkin dia tak jumpa kok hadis ni, wallahu a'lamu bissawab. Tapi oleh kerana dah jahil, maka sombong. Maka bila sombong, maka itulah yang mencampakkan setan keluar daripada syurga, dan yang mencampakkan setan kepada laknat Allah Azza wa Jalla kerana kesombongan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu juga peringatan untuk kita jangan sombong. Mungkin kita tak tahu dan sebagainya. So Mamat ni tadi mungkin belajar pun tahu. Kita pun tahu tempat dia mengajar tu merepek. Tempat dia belajar tu pun tak ada memang di tauhid Itu kalau tak nak kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ambil lah kitab lain. Kenapa tak nak baca Tahawiyah? Kenapa tak nak baca lagi apa nama Hatta al-Imam Syafi'i, Aqidah Imam Syafi'i? Kenapa tak nak tengok kepada Aqidah Al-Humaidi? Kenapa tak nak tengok kepada Aqidah Imam Ahmad dan sebagainya? Tinggal lagi macam kita sebut tadi, Kitab Tauhid adalah kitab yang menghimpun keseluruhan bab yang khusus tentang Aqidah Tauhid Uluhiyah, iaitu Tauhidul Ibadah. Sebab tu nama kitabnya
Dia adalah hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya. Maka kitab ini para ulama sangat mengambil berat tentangnya, dan sehingga Syekh Ibn Baz sendiri mengulang-ulang kitab ini. Setelah khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Dan at-tikrar, pengulangan. At-tikrar dalam bab ilmu adalah ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi seumpama sebagian orang kata, apa duk ulang-ulang benda bodoh. Awak susah sangat nak faham duk ulang-ulang benda yang sama dah. At-tikrar, mengulang-ulang itu adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. At-tikrar yu'allimu syuttar. Mengulang-ulang ini mengajar orang cerdik. Jadi kalau kita dah baca kitab tauhid, ulang lagi dan ulang lagi dan ulang lagi supaya kita ini lebih faham. Dan kadang-kadang sekali baca tak berapa faham, baca kali kedua Allah buka lagi ilmu, baca kali ketiga Allah buka lagi, baca kali keempat Allah buka lagi, dan sebagainya. Mungkin ada perkara yang kita tak faham, tapi bila diulang kali kedua, kali ketiga, kali keempat, lebih faham. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tambahkan ilmu. Sebab itu cikgu yang mengajar kat sekolah, dia mengajar benda yang sama saja. Tahun batch ni dah habis, batch masuk berikutnya dia ajar subjek yang sama, sehingga cikgu tu pun dalam kepala otak dia. Okey, bawa keluar buku latihan ayat 1. Cikgu saya dululah, cikgu sains. Semua nota tu dalam kepala otak dia. Ayat 1 dia begitu. Salin apa yang dia sebut ni. Sebab apa? Ulang-ulang dan setiap tahun mengajar benda yang sama. Dan itu tidak membodohkan dia, bahkan mencerdikkan dia lagi dan menambah ilmu lagi. Apatah lagi kalau kita mengulang ilmu Allah. Apatah lagi kalau kita mengulang kitab yang ada dalamnya qala Allah, ada dalamnya qala Rasulullah SAW. Sehingga setiap hari kita salat benda yang sama pun. Subuh, zuhur ulang lagi. Asar, esok ulang lagi. Subuh, zuhur, asar, esok ulang lagi. 5 kali sampai kita mati. Itulah di Islam at-tikrar. Mengulang-ulang supaya kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita daripada kesesatan dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis dah, kita boleh balik. Tak masuk bab salatit tatawwu'. Sikit muqaddimah. Salatit tatawwu' lughatan fi'lut ta'ah. At-tatawwu' ni fi'lut ta'ah. Tatawwu' maksudnya perbuatan taat. Tatawwu' itu dari sudut lughah. Wa syara'an wa istilahan, syarak dan istilahnya, ta'atu ghairi wajibah. Taat yang tak wajib. Taat yang tidak berbentuk wajib. Min salatin wa sadaqatin, daripada salat, sadaqah, puasa, wa hajjin, haji, wa jihadin, jihad. Maka itu dari sudut syarak. Syarak kata taat yang tidak wajib. Lughah kata fi'lu ta'ah. Tatawwu' bahasanya perbuatan taat. Tapi bila dah datang definisi syarak, maka tak payah tengok definisi lughah lagi dah. Itu kaedah. Apabila datang definisi syarak, maka hak tu yang nak dimaksudkan. Bukan definisi lughah. As-salatu du'a. Salat tu maknanya doa dari sudut lughah. Tapi bila datang istilah, iaitu perkataan, perbuatan yang khusus dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan itu yang nak dimaksudkan dengan perkataan as-salah. Maka bila disebut perkataan salat, tak terbayang dalam kepala otak kita ni doa. Tak. Salat, salat lah. Itu salat yang bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi secara kalau kita faham bahasa lughahnya dan bahasa istilahnya, maka kita akan lebih faham hakikat benda tu. Ad-du'a, as-salah, ad-du'a, lughatan. Dan bila datang takrifan syarak, maka dia melengkapkan pemahaman kita makna salat tu. Bukan menafikan. Dah, salat itu doa. Maka dalam kita bersalat, kita doa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Dan itu dari sudut makna syaraknya, makna lughahnya. So dia ada relate antara makna lughah dengan makna syarak. Qala Syekhul Islam, at-tatawwu' takmulu bihil fara'id yawm al-qiyamah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah,
Tatawwu' ni, benda sunat ini melengkapkan fardu-fardu. Apa tujuannya, tatawwu' ni? Adalah melengkapkan yang fardu pada hari kiamat. In lam yakun al-musalli atammaha. Kalau sekiranya orang yang bersolat itu tak sempurna solatnya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Benda pertama sekali akan dihitung oleh Allah kepada hambanya pada hari kiamat as-salah. Sesiapa yang kurang daripada solatnya itu, rugilah. Faman salahat faqad aflah. Siapa yang lulus, aflah, berjaya. Siapa yang tak lulus, wa in fasadat rasa khaba wa khasir, rugi. Apa maksud rugi? Neraka lah. Itu maksud rugi. Wa in intaqasa min faridatihi. Kalau kurang pula daripada fardunya itu, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah kata, unzuru hal li abdi, tengok kepada hamba-Ku ini, ada tak dia daripada tatawwu'. Min tatawu'in yukmal bihi, yang akan disempurnakan yang fardu tadi tu. Man taqasa minal faridah summa yakunu sa'ir amali ala zalika. Berikutnya dah lulus, barulah berikutnya amalan-amalan yang lainnya. Zakat, jadi sunatnya sedekah dan sebagainya. Haji sekali seumur hidup wajib. Yang berikutnya tidak wajib. Jihad, ada time sunat, ada time fardu. So, ini yang dipanggil tatawwu'. Salatut tatawwu' kena banyak. Kenapa banyak tadi? Nak menampung hak yang wajib. Allah Ta'ala, kalau kita tengok, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Hadis 40, hadis ke-38 tu. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi wali aku, akan ku i'lan perang dengan dia. Siapa dia wali Allah? Iaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan fardu. Dan mendekatkan diri, dan senantiasalah hamba-Ku ini, wa mazala, senantiasalah hamba-Ku ini, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa in ahbabtuhu, dan kalau aku dah mencintainya, maka penglihatannya aku bersama dengannya, pendengar aku bersama dengannya, dia tangan yang digunakannya aku bersama dengannya, kaki yang dia melangkah dengannya aku bersama dengannya, dia mohon kepadaku akan ku berikan, dia mohon lindung akan ku lindungi. Itu wali Allah. Apa dia wali Allah? Wali Allah yang buat amalan fardu dan memperbanyakkan amalan sunat. Itulah dia wali Allah. Al-Quran kata orang yang bertakwa. Maka orang yang dikatakan wali ini yang bertakwa. Tapi kalau tak takwa, percaya zodiak, wali ke? Ni tak wali. Ni kuali. Hak tu tak wali. Wali yang takwa. Apa maksud takwa? Yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang Nabi ajar. Tapi kalau akidah pun tak selesai, nak bincang bab solat, tak payahlah. Nak bincang bab puasa, lagilah jauh. So keluarlah petua-petua macam mana? Petua burung melatuk, petua makan jantung melatuk dapat sekian dan sekian. Petua, macam-macam petua lah. Bacalah tajuk muluk tu. Orang lama-lama beli tajuk muluk. Tajuk muluk kitab Jawi tu. Repek-repek dalam tu. So, sebahagian tajuk muluk ni, sebahagian tu yang dibawa oleh mamat-mamat yang seumpama ni lah. Bukan datang dengan dalil, bukan datang ayat Quran, bukan datang daripada Nabi, bukan datang daripada para sahabat. Maka hak ni yang menyebabkan dia tak boleh nak jadi wali Allah lah. So, nak jadi wali Allah, semua orang berkesempatan dan mampu untuk menjadi wali Allah, iaitu memelihara yang fardu dan memperbanyakkan amalan sunat, sehingga Allah kata apa? Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Dan apabila kita dicintai oleh Allah Ta'ala, itu yang dinamakan wali tu. Kita minta mustajab, minta lindung, Allah lindung. Minta something, Allah bagi. Mata yang diguna dengannya, Allah Ta'ala tolong pelihara. Telinga dia, Allah Ta'ala tolong pelihara. Dan semualah kehidupannya itu Allah Ta'ala pelihara dia. Maka itu yang dinamakan wali Allah. Tapi macam mana nak dapat benda tu?
iaitu fardu dan amalan nawafil. Amalan nawafil ni ada yang tak tahu, ada yang masih tak tahu lagi apa benda nawafil? Sunat. Ada tak orang dalam muka bumi ni yang tak tahu lagi apa dia amalan sunat? Semua orang kalau kata solat, dia tahu ada solat sunat. Dia tahu ada puasa sunat. Dia tahu boleh sedekah, hak yang tak wajib tu sunat. Dia tahu lagi amalan-amalan sunat yang lainnya. Tak ada siapa pun yang tersembunyi padanya amalan nawafil. Kenapa? Kerana Nabi telah memberitahunya. Nabi dah bagi tahu dah mana ada amalan yang Nabi tak bagi tahu malaikat kepada Abu Bakar saja. Tak ada. Tak ada suatu amalan yang hanya Umar saja tahu. Tak ada. Tak mungkin. Dan tak ada suatu benda yang hanya Nabi bagi tahu ini khas untuk dia saja. Aku jangan bagi tahu orang lain ya. Aku bisa. Kau ni besok puasa 2 kali. Jangan bagi tahu Abu Bakar ya. Tak ada. Sebab kalau benda tu berlaku, maka Nabi telah khianat. Tapi dia belajar sifat 20, sifat wajib bagi Nabi, sifat harus bagi Nabi. Apa sifat wajib bagi Nabi? Tabligh menyampaikan amanah, kena amanah. Tidak khianat. Allah kata, Muhammad, kalau kau tak menyampaikan, fama ballaghta risalatak. Maka engkau tak menyampaikan risalah. Kenalah. Maka Nabi kalau tak menyampaikan apa yang Allah mahu, maka dia dikenakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dia tak buat kerja lah, khianat. Dan itu mustahil bagi Nabi. Sebab itu apa yang turunnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tak ada benda yang boleh memasukkan seorang dalam syurga melainkan Nabi dah bagi tahu. Dan tak ada benda yang boleh menghalang seseorang daripada masuk neraka melainkan Nabi dah bagi ingat. So, tiba-tiba ada pula ustaz. Ini amalan ni aku dapat sanadnya terus kepada Abu Bakar sajalah. Kenapa tak yang lain? Sebab ini hanya khas Nabi bagi tahu Abu Bakar saja. Hak ni sesat. Hak ni sesat dan dia dengan tak semena-mena telah menuduh Nabi khianat. Dan telah menuduh Nabi tidak melaksanakan tanggungjawabnya menyampaikan kepada seluruh umat. Tidak ada hadis-hadis Nabi yang tak sampai. Ada. Semua, maksudnya semua amalan sampai. Jika betul pun, ada ke? Tak boleh nak kata jika betul pun. Ada tak agak-agaknya? Ada tak agak-agak hadis Nabi yang sahih yang mengatakan suatu amalan tapi tak sampai kepada kita pada hari ini? Ada tak? Kalau kita kata ada, seolah-olah kita tuduh yang tadi itulah. Bermaksud al-yawma akmaltu lakum, apa faedah? Apa faedah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Kita akan sambung babu salat tatawwu' pada kuliah yang next. Minggu depan cuti kan? Wallahu a'lamu bis-shawab. 30 hari bulan tak ada kan? Dia pun nak raya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha